Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan alhamdulillah kita sampai itu kepada bahagian berkenaan dengan ayatul kursi, ayat 255 surah Al-Baqarah. Dan kita sampai pada dia buat 10 potongan. 10 potongan kemudian, dan 10 potongan tadi kita sampai pada potongan yang ke-8 itu, yang terakhir. Baik. 7 belum masuk 8. Okey, yang ke-8 masuk, kita masuk 8 Baik. Sambung hari ni. Wa qawluhu, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, meluasi kursinya langit, seluruh langit dan juga bumi, seluruh langit dan juga bumi. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim, dan juga Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mengenai firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu, meluasi kursinya. Okey. Berkata Ibn Abbas, ilmunya. Tapi riwayat yang ni diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam hadis, dalam buku beliau, dalam 5787 dan juga 5788. Sanad hadis ni elok, tapi dia jadi syadz sangat. Kerana apa? Bertentangan dengan yang sabit, yang sahih daripada Ibn Abbas, yang kata-kata kedua Ibn Abbas. Dia dalam masalah pada penukilan ni, bila sanad itu sahih, sanad maksud dia cukup syarat-syarat kesahihan, maksud dia perawi dia, sanad bercantum, perawi dia adil, dhabit, kemudian sama, dan juga kuat hafalan. Kemudian dia kata tidak ada syadz. Yang keempat tu tidak ada syadz. Syadz ini adalah orang yang sahih bertentangan dengan orang yang lebih sahih daripada dia. Orang yang macam ni, katakan 5 orang, kita 5 orang, kami 5 orang. Semua 5 orang tadi dipercayai. Okey, tapi katakanlah 4 orang kata A, seorang kata B. Yang seorang tadi syadz. Semua dipercayai, takkan 4 orang tadi kita kata silap, seorang tu betul. Itu maksud dia, pengertian yang dimaksudkan pasal benda ni dalam periwayatan kisah dari para sahabat atau daripada Nabi SAW, dia ambil kira. Pasal kadang-kadang datang periwayatan yang banyak, ada orang mungkin terlupa, tersilap, tersalah, tersasul, maka atau termasuk idea yang lain bukan daripada para sahabat tapi diterangkan sekali, maka termasuk dalam kisah tersebut. Macam Nabi SAW hadis macam tu juga. Kita kata hadis syadz bila bertentangan dengan orang yang lebih sahih daripada dia. Kalau hadis tu dhaif, bertentangan orang lebih kuat daripada dia, maka dia panggil mungkar. Dipanggil mungkar tu bila hadis itu dhaif dan bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripada dia atau lebih ramai daripada dia. Faham? Okey, jadi itu pendapat pertama. Berkata Ibn Abi Hatim juga telah diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair seumpamanya pendapat macam tu juga. Okey, berkata Ibn Jarir, itu yang satu pertama. Kedua, berkata Ibn Jarir atau Tabari, dan berkata orang lain, kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat letak dua kaki. Ini masalah sangat kepada tajuk masalah takwil atau tidak bagi sifat-sifat Allah SWT. Bagi orang yang suka mentakwilkan, dia akan kata masalah ni sama Allah Taala dengan makhluk. Sedangkan kita dah terangkan berkali-kali. Bismillah. Setiap kalimah yang datang daripada Al-Quran atau hadis Nabi SAW,
Ada kalanya kalimah tersebut mempunyai pengertian yang samar-samar, mutasyabihat. Ada yang muhkam, yang one translation, one meaning, tak ada masalah untuk kita kenal. Tapi yang ada mutasyabihat. Yang mutasyabihat ni dia mempunyai double meaning. Kadang-kadang meaning dia boleh A jadi B atau B jadi C. Tengok keadaan. Yang ini kita kata tidak menjadi asas dalam agama untuk kita faham lampau detail. Kalau tak tahu pun tak apa, just let go. Macam kita buat mursalat, wal mursalati urfa. Mursalat tu apa? Kuda ke, angin ke, malaikat? Dalam tafsir datang 3 pengertian tadi. Macam wal asri. Kenapa bukan waktu asar? Tak, bahkan kalau buka tafsir tu ada maksud waktu asar. Demi waktu asar. Kerana kedudukan asar sebagai solatul wusta, maka ditekankan kat situ. Ada para ulama menyatakan ni waktu asar, demi waktu asar. Orang bersumpah dengan apa dia nak. Pasal benda kalimah macam ni panggil mutasyabihat. Yang boleh meaning kita faham, tapi mungkin tak boleh. Macam kita terangkan sayap malaikat. Berkali-kali kena berbuat oleh analogi sayap malaikat. Sebab supaya nak lain terangkan tak boleh. Orang tak boleh. Dia sebut tangan, dia kan nampak tangan. Tapi dia sebut malaikat kan. Allah sebut dalam Quran, malaikat ni ada sayap. Kalau tak nyatakan dalam surah apa? Dalam surah Fatir. Surah Fatir ayat yang pertama, ayat kedua Allah tak nyatakan. Ayat pertama surah Fatir. Allah tak nyatakan. Baik. Tengok depan yang buka apa benda. Suka. Memang seronok kan. Dia tahu dia macam suka yang nak buka. Rajin. Sekolah dulu suka buat kerja rumah. Dia rajin sangat. Macam mana? Okey. Tak. Surah Fatir ayat pertama Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ardh, menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan para malaikat ni utusan-utusan. So malaikat ni utusan. Kan utusan untuk rezeki, utusan untuk wahyu, utusan tiup roh, cabut roh, rahmat, doakan, hadir majlis menyampaikan salam kepada Nabi. Semua sekali tu kata utusan. Salin amal, kan, pukul orang yang degil. Tak ada kubur dia pukul malaikat lah. Allah Ta'ala dengan maha kayanya dia banyaknya malaikat tadi menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, kebesaran dia. Macam kita katalah, orang tu kita kehebatan dia. Contoh macam kalau orang biasa ni kita panggil tawaduk kan, merendah diri. Dia sampah-sampah, dia mengajar, dia semua sekali dia buat. Ustaz tu semua bagus, Ustaz Adli dia sampah-sampah, dia sekian semua sekali kan. Bukan tak ada. Nak ceritakan semua sekali dia buat. Kita kata bagus. Okay. Itu dah masalah kita kata kerendahan bagi manusia, humbleness. Tapi bagi Allah Ta'ala humbleness is not, tak wujud. Sebab benda Allah Ta'ala dia kata dia mutakabbir, jabbar, qahar, besar, dia membesarkan dia, dia layak bagi dia. Dan kita dalam konteks ini, contoh macam kalau orang tu kita kata sultan tu bagus, sampah sendiri, nak pinggan, mana pergi sultan tak buat kerja tu. Memang kita termasak tu, kalau dia kata dia ada pembantu untuk macam orang ni kita kata kaya apa, dia ada pembantu rumah seorang untuk beli barang, seorang bawa kereta, seorang sapu sampah, seorang lap tingkap, seorang basuh baju, seorang semua sekali, satu toilet, satu pembantu. Masuk ada seorang pegang minyak wangi. Faham tak? Jadi makin banyak macam tu makin kaya lah, makin besar. So Allah Ta'ala macam tu, dia kata dia ada banyak malaikat-malaikat untuk utusan buat kerja-kerja ni tadi. Dia boleh jadi kun fayakun terus tercatat. Bahkan ketika para malaikat menjalin amal, kalau malaikat terlepas pun Allah Ta'ala tahu. Malaikat mungkin ada yang tak tahu. Mungkin bahkan para malaikat salin, benda tak lepas pun ada. Orang tu mati nampak syahid tapi tak syahid pun. Benda-benda nampak para malaikat kata salin tak tahu. Ikhlas kita tajuk lain. Allah Ta'ala saja mengetahui keikhlasan kita. Jadi, okey. Malaikat faham. Uli ajnihatin. Uli. Memiliki. Yang memiliki. Ulul albab. Okey. Uli yang memiliki ajnihatin, sayap. Faham? Masna, dua pasang. Okey. Wasulas, tiga pasang. Boleh? Tak ada salah. Waruba, empat pasang. Okey. Pasal ni ceritakan kalimah tahu, perkataan tahu, tak boleh bayang. Yazidu fil khalqi, dia tambah pada ciptaan dia ma yasha, apa yang dia kehendaki.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala kat atas itu Maha berkuasa. Okay, bila kita buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku lihat Jibril atas rupanya asal, Jibril atas rupanya yang siap, yang asal. Nabi sampai Nabi ada kisah Nabi pengsan. Tengok Jibril atas rupanya asal. Nabi kata, lahu sittumi ajanah, jadi 600 sayap. Nah, bayang. Pejam mata, balik buka mata. Pejam mata, buka mata. Tak nampak. Tapi perkataan kita faham. 600 faham. Tak perlu ubah. Pada horsepower ke tak payah. Ni memang 2 sayap, 2 horsepower. 3 tau. Jibril paling laju sebab 600 sayap, 600 horsepower. Kan kira kita bayangkan sayap kalau banyak sangat, kan dia ni ketepuk. Ini macam mana nak terbang? Faham tak? So idea of sayap tadi, kita ada kepala kita. You know the words. You know the numbers, tapi tak tahu rupa. Macam masalah disebut qadamain. Mauzu'ul qadamain, tempat letak 2 kaki. You know the word. Kita faham perkataan. Tapi nak bayang tak boleh. Pasal Allah SWT laisa kamitslihi syai'. Macam surah Arash kan, singgah sana. Semua orang tahu perkataan Arash itu maksud dia apa. Tapi masalah nak katakan Arash itu bukan Arash, tak boleh. So Arash itu Arash lah. Tapi macam Arash itu apa kan? Pasal ini kenapa para ulama dahulu macam Imam Malik rahimahullah, dia kata al-istiwa. Dia orang kata Ar-Rahman al-Arsh istawa, kan Al-Quran kata Tuhan penyayang, dia kata Arash dia bersemayam. Masalah istiwa tu engkau tahu, aku tahu, maklum, semua orang tahu. Tapi kepada Allah Ta'ala kaifiyah majhul, kau tak tahu, aku tak tahu, semua tak tahu. Allah Ta'ala tak ada misal ni nak dibandingkan dia dengan siapa. Imanu bihi wajib. Iman dengan benda ni adalah wajib. Iman wajib, tadi kita nafikan benda yang kita tak tahu. Contoh macam dalam poket saya ada RM5. Abang kata mana ada? Kalau ikutkan saya rasa RM15. Seorang kata tak, RM50. Saya kata RM5 je. Lepas tu orang kata, saya rasa, faham tak poket siapa punya? Poket saya, suka hati saya cakap macam mana? Kita cakap yang kata nak menafikan ni kenapa? Semua orang nak menafikan. Ini yang berlaku pada kes berkenaan tajuk sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang bila dia kata qadamain dan sebagainya kan, lafaz tu datang daripada para sahabat Nabi, yang belajar dengan Nabi, yang terangkan balik pada kita. Datang kita tak payah tukarkan. Ustaz dia kata dalam poket RM5 tu, maksud dia semalam hujan. Apa kaitan dia? Dia ada idea. Apa maksud dia cakap yang tu? Problem ni sekarang ni, dia cuba ambil literal terus. Dan tak perlu bincang. Nak tahu macam mana? Kena buka lah poket dia. Tengok apa ada dalam poket. Apa dalam baju sekutu musik Cina. Apa lagu tu? Apa dalam baju? Kita baju orang Ustaz. Astaghfirullahalazim kan. Tak senonoh tu lagu tu. Apa dalam baju sekutu musik Cina. Kau tengok baju orang apa? Okey. Jadi balik. Jadi poket dia lah, poket orang lain, poket orang lain lah. Yang sibuk poket orang, poket. Faham tak? Jadi sekarang macam ni, bila Allah Ta'ala katakan malaikat tu jadi utusan. Saya sebut 2, orang relax, tak ada masalah. Saya sebut 3, macam Quran kata, semua relax, tak ada masalah. Sebut sayap dan happy je. Jadi saya sebut 600, dia pandang. Dan Nabi kata Jibril punya sayap, satu sayap dia dibuka, satu sayap gelap seluruh dunia. Yang bertimur ke barat akan gelap. Nak menunjukkan bahawa besar sayap Jibril alaihi salam. Macam mana rupa sayap dia? Pejam mata buka balik, pejam mata buka balik, nampak. Dan kita sebut 600, kalau banyak-banyak kepak kan dia katakan satu badan tu 600 sayap. Gede kan ketuk sama sendiri. Tak terbang nanti kan. Faham tak? Ini masalah kita kata, you know the word. Anda tahu perkataan. Macam Imam Malik kata, al-istiwa maklum. Kau tahu, aku tahu, semua orang tahu. Kaifiyah, cara pada Allah Ta'ala majhul. Kau tak tahu, aku tak tahu, semua orang tak tahu. Iman wajib. Ini yang dikata akidah. Akidah bagi apa? Imam Syafi'i, akidah Imam Malik. Ini akidah yang patut dipegang. Bukan datang kita macam, tapi akidah kita ialah saya bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa tak ikut akidah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tak ada akidah. Soalan nak tanya, Imam Syafi'i tak ada akidah ke? Tak ada kepercayaan. There's no belief in him. Sibuk berkenaan dengan fiqh. Tak ada kepercayaan tentang Tuhan. Macam tu. Siapa cakap yang tu? Itu masalah sekarang ni. Sedua dia kita asingkan. Akidah ambil orang sekian, ibadah ambil orang sekian. Kan? Masalah apa? Masalah apa? Penyucian jiwa ambil orang lain. Soalan, Imam Syafi'i tak tahu suci jiwa ke? Nak tanya soalan itulah, kalau kan orang kata kita kena bertasawuf mengikut Junaid al-Baghdadi. Kenapa ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tak buat tasawuf. Dan kenapa tak jadi macam dia? Kalau kita tanya soalan, Imam Syafi'i wali ke tidak? Oh, setuju tak kalau saya kata Imam Syafi'i salah seorang wali daripada wali-wali Allah? Setuju kan? Semua setuju. Hatta siapa-siapa kata yang sibuk nak mazhab Syafi'i sangat.
Semua setuju kata Imam Syafi'i ini doa dia makbul dan sebagainya. Tetapi bila time berkenaan dengan ikutan kepada dia ikut separuh je. Bab fiqah je. Kemudian bab akidah tinggal buang. Ini sebab kenapa Imam Malik kata, apa Imam Malik cakap ni itulah akidah zaman berkenaan. Kalimah tu anda faham. Jangan ubah. Jangan bayang. Ubah tak boleh, bayang pun tak boleh. Bayang salah sebab lain sakit Malaysia syahid. Ubah tak boleh. Sebab anda tak tahu apa ni realiti je. Kenapa gatal tukar? Ni poket RM5 ada. Mana ada saya rasa. Dia scan lah. Lagi masalah apa jam tidur. Ikut mimpi saya semalam. Nah. Ini masalah ilham, kasyaf dan sebagainya. Masalah. Pasal benda tadi tak boleh kepada perkiraan. Pasal bila diriwayatkan daripada Ibn Abbas ni, dia kata bahawa yang dimaksudkan itu dengan kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat duduk, tempat letak bagi dua kaki. Stop situ je. Jangan macam kaki macam mana? Jangan tanya. Start tanya je salah. Kemudian diriwayatkan daripada Abi Musa. Ni kata-kata daripada Abi Musa Al-Asy'ari. Suddi dengan Dhahhak, ni anak murid mufassirin zaman berkenaan, dan juga Muslim Al-Bittin. Dan dalam riwayatkan Syuja' bin Makhlad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini paling sahih berkenaan dengan riwayat kata-kata Ibnu Abbas. Yang kata Ibnu Abbas kata, wasi'a kursiyuhu ay ilmuhu, meluasi ilmunya. Tak, kat sini terangkan. Kursiyuhu, wasi'a kursiyuhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas, su'ilan Nabi, ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillah, mengenai firman Allah Taala, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, meluasi kursinya seluruh langit dan juga bumi. Allah bagi dia bersabda, kursiyuhu, kursinya, maudhi'ul qadamaihi, tempat duduk dua kakinya. Wal arsyu, dan arash pula, la yuqaddaru qadaruhu illa Allah. Tidak boleh menentukan, menganggarkan kadar kecuali Allah Taala. Jadi bayangkan seluruh langit dan bumi ini berbanding dengan kursi seperti ni, 1 dirham berada pada 1 perisai. So dia meluasi kedudukan ni. Maksud dia seluruh langit dan bumi ni berbanding dengan kursi adalah seperti 1 bulatan ni, dirham ni di atas perisai. Perisai kan saya pasal itu kan. Dan kursi pula banding dengan arash seperti 1 bulatan kecil ni dicampak kat padang pasir. Pasir luas. Itu Nabi kata luas kursi tadi siapa tahu kecuali Allah Taala. Luas arash. Kursi tadi Nabi sebut bandingan dia meluasi langit dan bumi. Memang kenalah kan bila 1 perisai bulatan kecil. Okeylah, meluasi langit dan bumi. Tapi yang dengan banding arash seluruh dia kata kursi tadi banding arash seperti apa? Besar ni dicampakkan di tengah padang pasir yang luas. That's the vastness of arash. Faham pengertian tu, kita faham pengertian kalimah. Tapi tak boleh tukarkan arash ini maksud dia singgahsana dalam hati manusia. Tu ada orang kata Nabi tak naik ke langit ke-7 ketika terima Isra Mi'raj, Nabi masuk dalam hati dia. Ilah cari kalam dia kata almiang kan. Pasal dah tahu dah kita benda ni benda ghaib. Once benda ghaib kita stop pada batasan apa yang Nabi sabdakan. Jangan menyelam dalam dah, udah. Tak penting tahu pun. Dan kita kata memang Allah datangkan dengan pengertian tadi samar-samar untuk menguji. Pasal dalam kalangan manusia yang tersesat atau suka kesesatan, dia akan cari benda-benda ni. Dia sibuk berkenaan masalah nafs Allah Ta'ala tu macam mana, nafs dia ada roh. Gatal bincang buat apa? Kalau tahu tak tahu pun anda tetap kena solat. Tahu tak tahu tetap zakat kena bayar. Yang haram di mata haram tengok. Tadi macam lepas kenal Allah Ta'ala halal belaka. Mana ada? Lepas kita bincang dengan mendalam ni, kita tahu kalimah-kalimah kata-kata para ulama ahli kalam. Last sekali apa? Lepas tu hilang taklif. Tak. Hilang syurga neraka ke? Tak. Itu kena jaga bab ni pasal mengenal Allah Ta'ala ikut batasan apa dia ajarkan. Dan cara mengenal Allah Ta'ala yang terbaik adalah mengikut apa? Wahyu. Sebab para ulama tekankan berkenaan dengan mengenal Allah Ta'ala ni, dia berkait dengan tajuk Muhammad Rasulullah. Sebab once kita pegang Muhammad Rasulullah, dan kita tolak yang lain. Saya tak berdatang yang lain penerangan daripada falsafah. Daripada orang Yunani kata Tuhan macam ni, Greek kata macam ni, orang-orang apa Hindu kata macam ni, Buddha kata macam ni, Parsi kata macam ni. Jangan masukkan sikit pun dengan Islam. Tapi yang gatal masuk ni yang kita tengok keluar. Kalau macam ni, macam mana? Para sahabat tak bincang. Anda bincang buat apa? Macam mana boleh luas untuk anda perbincangan, benda tak luas untuk para sahabat? Faham? Ni pasal kita nak sekat. Kalimah kita faham. Maksud kita tahu. To apply the maksud, tak boleh. Saya ingat dulu ada sekali, ada kita buat apa seminar apa saya pernah sebut cerita ni. Saya kata apa, kita buat seminar apa mengenal Allah. Saya bentang satu, Dr. Sulaimanuddin, lepas tu Ustaz Dr. Fadlan. Ketika bincang benda tersebut, lepas tu ada seorang orang datang tanya soalan.
Dia kata kalau kita sebut pada anak-anak kita sekarang ni, tangan, kan anak kita kebayang tangan. Macam kita nak buang benda berkenaan. Dia kata pasal kita tak boleh, kita patut kata kuasa. Tangan itu kuasa. Kaki itu tak benda, tak tahu. Kan? Nak kata kaki kan, nak kata apa? Apa patut kita cakap pada anak kita? Dia salah, dia adalah apa maklumat mak bapak letak pada anak sebenarnya. Sama apa ajar pada anak tadi, hantu, anak tu bayang hantu. Kalau kita ajar kepada dia benda tu, you know the word, you cannot understand the meaning. You cannot know the physical of it. Physical picture, you know the word, you understand the meaning, tapi tak boleh nak picture kan. Kita bagi contoh sayap malaikat tadi lah. Cuma hari tu pasal Dr. Fadlan jawab, saya tak ada nak menyampuk. Kan nampak melampau pula Ustaz Taklim ni. Jadi kan kita dia diam lah biar ni jawab. Kan doktor jawab. Tapi masalah ni cara dia. The best way nak tengok cerita tadi. Macam bila diterangkan benda tu, kita dapat bayang 2 nampak, 3 nampak, 4 nampak. Letak 600 kita macam pejam tutup kan. Saya kata siapa boleh bayangkan macam mana, saya bagi duit. Pun tak boleh jumpa juga. Pasal setiap kali kita bincang kan dia akan jadi masalah atau kita akan bertentangan dengan idea dalam kepala kita. Kita macam 2 sayap nampak, 3 600 penuh tu macam rumpun. Macam rumpun dah pula kata kan. Sayap tu macam mana? Patut sayap macam sayap burung ke? Sayap rama-rama ke? Sayap kelawar ke? Sayap mana tu? Sayap lebah ke? Atau lebah macam sayap? Macam lalat ni sayap. Ataupun sayap macam sayap kumbang sayap tu. Dia ada sarung, lepas tu dalam tu lembut. Kumbang, dia punya sayap tu kalau kita buka kan, dia punya ni. Jangan tangkap kumbang lepas ni. Okay. Dia penutup luar keras kan. Kalau dia angkat yang tu, bawah tu dia ada macam tu. Macam ada lembut. Kemudian dia ada macam ni. Dia macam orang Cina pusing-pusing gitu kan. Macam tu. Jalan bawah sayap dia. Tapi dengan kelajuan tinggi sampai dia terbang. Tapi dua pasang ke 4 pasang paling banyak pun. Berpatung 4, 2 kan. Kita bayang kepada kita macam mana baik. Tapi masalah sekarang ni, malaikat yang bukan Allah pun tak boleh kita bayang. Allah lagi tak boleh. Tapi you don't change the word. Tapi kata macam sayap ni mengikut kajian saya kan. Lepas saya kaji banyak-banyak, macam saya kaji histeria dan sebagainya. Sampai saya jual histeria kit kan. Gila tu. Apa bangang tu lah Syarika lah. Ingat Ghostbuster kan? Ingat kan? Pakai tu tembak jeng. Aku rasa betul. Ada kadar tu, ada kadar. Bagi saya orang yang ada orang kata macam kenapa bodoh sangat percaya. Saya kata dengan sini. Bagi saya orang yang buat benda tadi mungkin dia tak bodoh. Dia ada agenda pasal benda tu duit. 100 sekian gila betul. Muhambazi duit betul lah. Berapa banyak boleh tanggung ustaz yang mengajar Quran di masjid-masjid. Boleh buat duit tu tadi gaji untuk ustaz duduk di masjid. Hafalkan Quran anak-anak orang Islam. Macam dia buat di Yaman. Kita terbang Yaman dengan kita miskin, tak bijak bistari, PhD macam kita banyak-banyak. Datang kita PhD jadi bangang macam tu. Kenapa? Gunakan duit tadi kan kita letakkan untuk guru mengajar Quran di masjid. Free. Jangan ambil duit daripada pelajar-pelajar. Guru tu kita gajikan. Duit tu macam tu boleh dibuat di masjid-masjid, boleh macam-macam masjid boleh letak. Hancurkan kat situ. Kenapa? Tak ada kerja lain betul lah. Ini patah balik. Jadi kita kata macam nak. Benda tu tadi kan kita kalimat sebab kita faham, tak perlu kita bayangkan. Kita lukis pun tak ada keluar pasal dia limited. Tak perlukan kepada penambahan dan sebagainya. Jadi kita berhenti pada kadar berhentinya Al-Quran. Berhenti pada kadar berhentinya hadis. Jadi kita macam bila Nabi kata dia kata wal arsyu la yuqaddaru qadaruhu illa Allah. Tidak menganggarkan kadar kecil Allah Taala je tahu. Banyak mana, besar mana sebagainya. Demikianlah diriwayatkan daripada hadis ini oleh Hafiz Abu Bakar Al-Mardawih. Dan dia adalah tersilap dia kata, dan diriwayatkan oleh Waqi' dan tafsir beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, berkata bahawa kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat tak 2 kaki. Stop situ je. Jangan start bayang salah. Start bayang salah pasal tidak perlukan kita kepada mengetahui benda berkenaan. Tak tahu pun masih lagi tetap wajib kat atas kita solat, puasa, zakat, haji. Tahu pun tetap wajib solat kat atas kita. Takwa kena jaga. So kadang-kadang ending perbahasan tajuk ilmu kalam ni tak ada takwa pun. Bagi saya benda tu membazir, buang masa. Sebab kita tu pengakhiran yang sepatut berlaku pada orang sebablah takwa, bukan masalah perbahasan panjang lebar. Kalau tahu Allah Taala punya zat macam mana sekalipun, tidak bertakwa tak guna. Iblis laknatullah alaih tahu syurga neraka, tengok malaikat sembang, tapi tak takwa pun. Keingkaran dia patuh perintah Allah Taala tadi menjadikan dia dilaknat sampai kiamat. Walaupun dia tahu Allah Taala punya ciptaan, dia tahu Allah Ta'ala macam mana. Sembang Allah Ta'ala direct. Allah Ta'ala, ya Iblis. Allah Ta'ala kata, hey Iblis. Dan syurga Allah Ta'ala tanya dengan dia direct. Tak ada penterjemah. Datang malaikat seorang, Iblis. Allah Ta'ala kata,
Jawab. Betul ni. Ya Allah, dia kata. Mana ada? Time tu direct. Allah perintah malaikat sujud dan sebagainya. Direct perintah. Dia dengar, dia tahu. Mana kalau kita katakan dari segi masalah dengar arahan Allah Ta'ala direct. Iblis pernah dengar. Tapi takwa. Tak guna pun. Nothing. So it's really worthless kalau ni kata orang sibukkan dengan benda ni. Tapi yang gatal nak tukar, untuk apa? Kerana nak memastikan Allah Ta'ala tidak ada bersifat makhluk. Anda dah lihat ke belum? Untuk bandingkan Allah Ta'ala macam mana? Pasal dia kata pada diri dia, anda tak boleh datang dengan kata lain kecuali apa benda yang dia cakap. Itu je. Sebab saya kata wahyu tu paling baik menjadi jalan terbaik mengenal Allah Ta'ala. Bukan akal. Wahyu. Sebab kenapa dia pelajari tentang Muhammad Rasulullah dahulu sebelum orang tersebut boleh untuk dia adapt atau absorb semua sekali tentang dalil. Kalau dalam diri ada lagi Rasulullah betul, tapi Parsi ni pun dulu mungkin ada kebenarannya. Hindu pun mungkin ada kebenarannya. Buddha mungkin ada kebenarannya. Yunani Greek mungkin ada kebenarannya. Dan sekali semua ada benar. Tu yang last sekali semua betul. Zikir nari betul, lompat-lompat guling betul dan sebagainya. Ni tak ada keluar benda baru ni. Apa rasuk kit kan, histeria kit ni. Sini jadi betul lah. Sebab apa? Semua ada benarnya. Nanti kemudian ni tengok sini. Orang lain yang bincang. Saya malah cerita betul ni ngarut. Okey, buang masa. Baik. Tapi kena sebut jugalah. Kan tak sebut ni kan masalah pasal benda baru, latest edition. Tiap hari ada benda baru. Kena nyampah nak buat baca surah khabar. Tapi bila benda bangang macam ni keluar, kita kan cakap juga. Kan pasal gila ke? Kan ada pula kit nak macam dia ingatkan macam bedah perut orang apa. Kan kalau luka tampal. Kalau luka besar jahit. Itu histeria. Ada cara macam ni. Kalau histeria golek-golek macam ni. Histeria guling-guling macam ni. Atau tak dan kit macam ni tak tahu, tak beli lagi. Mahal tu 9,000 9,000 ke macam tu juga. 8,000. Hysteria kit. KIT kit. Macam apa first aid kit. Tu kena gantung kat tu. Itu kalau satu. Bayangkan kalau satu sekolah besar, pasal takut kejar macam fire extinguisher tak cukup, kena letak 5 biji. Banyak duit tu. Tingkat 5 kena betul tak? Buka-buka je kalau histeria. Jeng-jeng. Histeria. Apalah Indonesia ni kalah. Kenapalah? Makin bijak, makin sampai lepas alaf ke-21 kan. Makin patah balik, mundur. Jahiliah balik akal tadi. Percaya khurafat dan dongeng. Macam-macam benda pelik ni. Tak tahulah. Lepas tu jual lah, nak tengok. Dia jual histeria kit tu jual dekat Kuala Senggol Rahman. Yang Cina ramai. Tak ada pula Cina ramai tu ada histeria kit lah. Mana? Mengambil faedah dengan kejahilan manusia haram lah. Nak macam nak fatwa? Kan lagi tak bincangkan lagi, bawa keluar. Kan? Bawa keluar. Iya, bawa keluar lah. Benda macam ni semua keluar. Kat newspaper tu artis sakit perut pun keluar. Newspaper ni bukan alasan. Dia keluar pelik-pelik tu mengarut je. Newspaper semua benda keluar. Artis keluar. Artis sakit perut keluar. Artis hilang kuku pun keluar. Kan? Datang hidung pun keluar. Bulu hidung artis tu tak boleh cabut keluar. Semua sekali. Tak ada kita lain. Perbahasan pelik-pelik. Bukan nak kait syurga neraka kita. Okey. Jadi kata apa? Dia kata dan sebut daripada Ibn Abbas dan tafsir dan Waqi' bin Jarrah dan tafsir beliau, dia kata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas berkata kursi itu, Waqi' bin Jarrah ni guru Imam Syafi'i kursi itu adalah tempat dua kaki dan arash tidak mengetahui kadarnya sesiapa pun. Siapa boleh menganggap kadar keluasan dia. Cuma Nabi buat bayangan tu, Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata banding arash dengan kursi itu macam satu bulatan kecil, dia padang pasir yang luas. Tu nak bayangkan. So kita hilang masalah kalau dulu jangan bayang dah lah, stop situ je. Nabi buat bandingan, macam banding-bandingkan. Nabi kata kalaulah bumi ni, dunia ini, seluruh dunia ni ada sebesar sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, it can be compact in the sense of Allah, pada sisi Allah Ta'ala, sebesar sayap nyamuk, Allah akan berikan untuk orang kafir minum seteguk air. Meaning that dunia ni kecil banding dengan itu di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala, saiz Allah Ta'ala, nilai dia, bahkan saiz dia lebih kecil daripada itu. Dan kita rasa kita besar dah, tengok bumi kita besar, kita kecil. Lepas tu tengok dengan langit, kita suka ikutkan sebenar kan. Saiz mana pula aku nak post kan. Tak post kan nanti masalah dia. Ya. Okey, contohlah. Yang kita kan bangga kita besar. Okey. Ni contoh nak tunjuk contoh je.
berkenaan dengan dikatakan sebagai apa, sebagai kursi apa ni, langit dan bumi lah punya comparison. Contoh kan, contoh dia macam ni. Ni benda ni lama dah diorang tayang kan. Kita tengok balik sekejap. Mana entah. Okey, tak ni. Berbanding dengan kita tengok 5 planet lah yang kecil kan di dalam solar kita. Kita rasa kita besar lah. Banding dengan Marikh, kita besar. Kan? Banding dengan Marikh, kita besar lah. Kita nampak diri kita yang tu. Okay? Itu bumi, Venus, Pluto. Walaupun ada orang kata Pluto tu hanya bulan. Lepas tu kan baru ni ada pula nak pergi Pluto pula balik. Tak pergi lain tu. Nak berikan duit je. Tak senonoh. Okay. Mercury, Mars. Kan ini yang kita kata ni. Ada orang macam tu je. Padahal tak pergi lagi pun. Intai-intai teropong je. Bukan singgah lagi pun. Okey. Ini yang kita kata Venus ni yang nombor 2. Nombor 2 daripada matahari. Mercury tu paling dekat dengan matahari. Okey, yang tu bumi ketiga. Mars yang keempat, ni ke-9 kita. Besarlah. Besar Malaysia je dekat tu nampak. Ada Malaysia. Okey. Okey. Ini bandingkan kita dengan planet yang lain. Itu bumi dan kita planet kecil kita. Kemudian atas tu yang kelima Jupiter, Saturn, Uranus dengan Neptune. Tu saiz kita. Tu bumi, ini bumi. Besar tu, dia kecil lah. Okey. Okey. Ni bagi kita matahari. Ni matahari. Ni kita. Wah, cotek je. Dia kata apa? Hada, ini dia. Huwa, inilah dia hajmul qurratil ardiyah. Saiz sfera bumi, bulatan bumi, globe, bin nisbati dengan nisbah, perbandingan dengan matahari. Wallati yang matahari ni najmatun wahidah, satu bintang je. Min malayin nujum, daripada berjuta-juta bintang. Al-munathirah, yang berserakan fi majaratina al-faqat, dalam sistem panggil apa, galaksi kita sahaja, Milky Way kita saja. Matahari ni satu daripada berjuta-juta bintang yang ada. Dan saiz matahari macam ni. Bahkan ada bintang lagi besar berganda daripada matahari. Maksudnya bayangkan, yang ni keseluruhan ni besar ni kan. Di sisi Allah Ta'ala dengan besar yang kita tengok ni, tak ada besar sayap nyamuk pun. Tidak ada sebesar sayap nyamuk pun. Itu bandingan dia. Kalau ada besar sayap nyamuk, dan takkan Allah Ta'ala beri minum pada orang kafir walau seteguk air. Kita rasa tanah saya 5 kaki, 6,000 kaki persegi. Yang besar. Kecil je tu. Tak ada beza pun dengan banding langit dan bumi. Amat kecil. Kecil gila. Inilah anda. Dalam tu ada Malaysia, ada bumi, ada Malaysia, semua sekali ada. Semua ada macam tu dalam tu. Kecil gila. Sebab dia kata dalam matahari ni boleh diisikan bilion biji bumi. Ni saiz bandingan dia. Mana kita kata dalam konteks ni, kita duduk mana? Banding dengan matahari ada bintang lagi besar dari matahari. So tak ada ending pada perkara ni. Yang kita kata benda ni secara tak langsung mengajar pada kita kecilnya kita. Kan? Dan juga janganlah kita sombong, belagak dan sebagainya. Bahkan bila sebut tentang kursi tadi, Allah kata wasi'ah kursiyyuhu samawati, untuk menunjukkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, maksud dia bukan kursi tu ada rahsia di bawah kursi. Orang kita suka rahsia. Rahsia apa? Hal kan? Rahsia-rahsia dan sebagainya. Ini tak ada rahsia. Ini nak menunjukkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Kerajaan dia amat besar. Jibril yang dihantar untuk utusan, untuk wahyu tu besar. Malaikat pikul arash, Nabi kata arash tadi, yang kita kata dengan besarnya, yang Nabi kata saiz tu kan. Malaikat pikul arash tu yang disebut dalam Quran ada 8. 8 malaikat pikul arash. Dalam surah mana nak jap. Masalah dia. Wa yahmilu arsya rabbaka fakum fawqahum thamaniyah. Okey. Kita ambil ni. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Okey. Dalam ayat surah wal malaku ala arjaiha. Okey, dia kata dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Al-Haqqah ayat 17.
Kata wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat akan berada pada penjuru-penjuru dia. Wa yahmilu, dan akan mikul arsy rabbika fawqahum, akan mikul arsy Tuhanmu di atas mereka, yauma idzin, pada hari berkenaan hari kiamat nanti, samaniyah, 8. Dan hamalatul arsy, yang akan mikul arsy ni sebut dalam surah Ghafir, disebut tentang mereka. Nabi kata, aku diizinkan untuk menceritakan berkenaan malaikat pemikul arsy. Dan Nabi kata apa? Daripada ujung telinga dia sini ke bahu dia perjalanan 70 tahun. 70 years. Kuda yang laju atau burung yang terbang. 70 years. 70 years jarak travelling. Bayangkan Nabi sebut macam tu. So kalau kita perhatikan balik dengan kelajuan, dan ingatlah kelajuan kuda laju bukannya macam kereta lumba 100 km sejam tau. Tahu kan? Kuda paling laju apa? Berapa kelajuan kuda? Berapa kelajuan kuda? Cheetah paling laju 100. Tapi sprint sekejap je, bukan sepanjang perjalanan. 70, 80 kan? 70 atau 80, 70 paling laju lah. Okey, kelajuan dia tadi constant, kelajuan tu. Tak berhenti-berhenti for 70 years. Bayangkan. Berapa jarak sini ke sini daripada tu. Atau Nabi bayangkan dengan burung yang terbang 70 tahun. Dengan lajunya burung terbang kan? Burung terbang kan laju juga. 70 tahun perjalanan. Bayangkan. Jadi kita kata yang tu nak menunjukkan kebesaran keagungan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan datang kisah-kisah ni tadi untuk suruh kita cari rahsia kursi apa. Kan, awak ada kursi ke? Saya tak ada kursi. Kursi saya ada sekian. Tak, dia bukan cari yang tu. Kan, kursi bukan untuk maksud dia. Pasal jadi maksud. Tapi kita faham pengertian. You know the meaning. Tapi jangan imagine. Pasal dia limited. Akal kita tak boleh bayang luar daripada batasan. Kalau kita boleh ada contoh, itulah contoh kita akan tengok sepanjang hidup kita, itulah contoh kita akan bayangkan. Contoh macam kalau orang tu dia buta. Ni ada bayangan, dia panggil apa kepala ayam. Cerita kepala ayam tu. Orang buta, ada seorang buta ni. Dia buta. Tak pernah nampak apa. Tapi satu hari mata dia celik. Lepas tu dia nampak kepala ayam. Lepas tu dia buta balik. Dia nampak kepala ayam dan dia buta balik. Tak ada tengok benda lain. Kepala ayam pun tu buta balik. Okay, lepas tu kalau kita tanya dengan dia, ada orang datang kan. Orang datang rumah. Pakcik datang tu dengan kepala ayam, belah mana serupa dia? Dia akan cuba bayangkan dengan kepala ayam tu dengan bandingkan. Faham tak? Reference point dia itulah kepala ayam. Pasal itu yang benda dia pernah tengok. Takkan boleh dia referencekan benda lain. Saya itu dia limited. Pasal manusia ni dia punya akal limited. Dia boleh tahu. Contoh macam bila orang ketuk pintu belakang kan. You know there's somebody there. Cuma kalau orang percaya khurafat dongeng hantu, dia kata ada hantu. Okay. Kalau tidak, dia akan kata ada orang. Cuma bila ketuk, okey, lelaki yang ketuk belakang tu lelaki ke perempuan? Tinggi ke pendek? Gemuk ke kurus? Kulit cerah ke kulit hitam? Mata rabun ke mata tak rabun? Hidung penyek ke? Faham tak? Mana nampak? Tak dapat. Kita cuma berdasar ketuk tu aku rasa orang tu tinggi. Ini masalah dia. Orang tu cuba bayangkan luar. Pasal kita faham pengertian pada contoh kita. Pada Allah Ta'ala tak ada contoh. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada seumpama satu pun. Jangan bandingkan pun. Tapi kita faham pengertian. You know the word. Tapi pada Allah Ta'ala tak tahu. Sebab tak tahu. Laisa kamitslihi syai'. Nak tahu? Tunggu matilah. Tunggu mati baru tahu. Tak penting tahu sekarang pun. Bahkan dalam surah apa Al-Mulk Allah Ta'ala nyatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kan orang yang takutkan Tuhan mereka dengan apa? Ghaib. Bukan dengan nampak, dengan ghaib. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka ada keampunan dan juga ganjaran yang besar. So, point situlah. Taken point dekat situ Jadi kita dari segi kau kasih, dia tak tahu, tak ada siapa yang boleh bandingkan. Bayangkan macam tu punya vastness kan. Langit bumi kita, tapi bayangkan lagi besar kat atas tu. Dan kita kena tahu bahawa hiasan langit pertama tu, ada bintang-bintang tu kawasan hiasan langit pertama saja. Langit pertama tak sampai lagi atas tu. Tak ada, tak tahu lagi apa benda kat atas tu. Tak pernah sampai. Dan setiap langit tadi jaga oleh para malaikat. Dan Jibril AS dengan Nabi ketika naik Isra Mi'raj dahulu kena minta izin. Yang peliknya wali-wali kita ni naik tak bagi minta izin. Yang korang hajar tu kan, melintas je. Malaikat takut tengok dia apa. Jibril AS lintas pun, nak lintas, malaikat tanya, Man? Kita siapa? Jibril kata Jibril. Wa mamak, siapa bersama engkau? Muhammad. Kau tu kata, awak bu'isa ilaih. Telah diutuskan dia kepada dia ke untuk naik? Dia kata qala na'am. Dia buka dekat pintu. Lepas tu dia kata marhaban bin nabi.
Dia nak datangkan Nabi yang soleh. Maksud dia para malaikat terhalang nak naik dengan suka-suka hati kita. Orang kita ni belajar kan, guru saya telah naik langit ke-7 dan telah melihat di arash, mengintai pada Lauh Mahfuz. Ya ilah syarikalah. Yang bangang pun percaya juga. Yang teruk tu kata macam orang terjual kan, macam tadi kan, jual kit tu kan. Yang buat tadi dia ada agenda. Tapi yang terikut beli tu, baik dengan kementerian atau sekian, punyalah kan. Kan sebut dia kan kata, seriously kan. Apa nak kadar kita kata bangang tu dia kadar tau. Dia kadar sampai tahap bangang gila. Pasal biarlah, be fair. Takkanlah sampai sekarang dah makin maju dan sebagainya, belajar Quran, harfiah Quran, belajar semua kelas ada. Kan belajar Iqra kan, dulu zaman dulu belajar kan sangkut-sangkut kan. Bata asaja kan. Tiba-tiba datang sekarang ni baca pandai. Kan musabaqah ramai. Hufaz Quran ramai sekarang ni. Tapi makin kenapa jadi macam tu? Kan tu sekarang kita datang ujung tu sampai habis duit macam tu je. Masalah tu. Tak boleh tadi. Dia dekat tu kadar. Kadar orang tak tahu kan, bodoh biasa tak ada masalah. Kita biasalah orang bodoh biasa kan. Terbodoh sikit kita kan terbodoh sikit silap beli barang. Beli barang lah kurang terlebih bayar lah pula. Over pay. Tak ada masalah lah. Itu bodoh biasa. Ni bodoh luar biasa. Kan gila betul. Kan nak habiskan duit ke situ kenapa? Tak je lain. Tapi kalau bayangkan kit kan. Nanti kat dinding biasa first aid kit sebelah hysteria kit. Kan. Tu best tu. Tak beli first aid kit. Kena beli hysteria kit dulu kot. Okey. Kod ada siapa-siapa beli tunjuk kat sini kita tengok apa salah. Kod lah siapa duit terlebih. Beli jap kita tengok. Betul ke? Yelah kod ada siapa duit terlebih. Dia kata. Kalau tak terlebih jangan belilah. Kalau terlebih duit betul belilah. Tak tengok dalam. Apa dia? Kod dia rahsia kan. Buka-buka tu ada baca pula bismillah kan. Nak baca apa? Yelah syarikalah. Okey. Dan diriwayatkan hadis ni oleh Hakim daripada Ibn Abbas secara mauquf. Seumpama macam tu juga kata Ibn Abbas. Mana balik pada kata Ibn Abbas, ada yang kata pada hadis marfu' pada Nabi salah, tapi mauquf pada Ibn Abbas betul. Okey. Macam juga pendapat yang kata kursiyuhu ilmuhu tu pun mauquf pada sahabat je, mauquf pada Ibn Abbas. Bukan Nabi kata. Ya. Jadi kalau kita bandingkan kata-kata ni, dua-dua dari Ibn Abbas. So perbandingan berkenaan kata-kata Ibn Abbas jadi dua-dua tadi layaklah. Which one is better? Which one is betul? Kena jaga. Dan beliau berkata, Hakim ada Mustadrak dia kata sahih di atas syarat Bukhari Muslim. Tapi mereka berdua tak keluarkan hadis ni. Tengok, nanti bawa saya baca Hakim 2/282 dan dia telah menyetujui beliau pada pendapat ini mengatakan bahawa kursi itu tempat letak dua kaki. Ibnu dia kata kat sini Az-Zahabi dan di atas syarat dua Bukhari Muslim. Dan telah menyebut perkara ini Qadil Qudah Ibnu Abil Aiz dan Syarah Tahawiyah dalam muka surat 217 dengan tahqiq daripada Syekh Ahmad Syakir, dan bahawa diriwayatkan juga dia boleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab dia Sifat Arash. Ibn Abi Syaibah telah buat ni Kemudian ada menambah Sayuti dalam kitab dia 1/2327 bahawa dia diriwayatkan oleh Al-Firyabi dan juga Abdul bin Humaid dan juga Ibn Munzir dan Tabrani dan Abu Syekh dan Khatib dan Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Tabrani dalam Majma' Zawaid dan boleh berkata rijal dia adalah sahih. Rijal hadis periwayatan yang kata pendapat Ibn Abbas tadi bahawa ia adalah tempat letak dua kaki adalah yang sahih. Okey. Dan ini adalah yang sahih dan sabit daripada Ibn Abbas. Ada pun riwayat yang lalu iaitu yang kata bahawa ia adalah ilmunya. Kursinya ilmunya. Maka itu dikata adalah dengan mentakwilkan kursi kepada ilmu, dia adalah riwayat yang syaz. Mana maksud dia bertentangan dengan yang lebih kuat daripada dan lebih sahih daripada dia. Tidak tertegak padanya sebarang petunjuk kata-kata orang Arab. There's no such thing orang Arab kata kursi itu ilmu. Ini kena faham macam-macam istiwa tu maksud dia menguasai. Tak ada dalam bahasa Arab. Orang kata istiwa tu maksud dalam bahasa dia balik kan. Kerana bahasa Arab tak ada pun. Kamus yang datang lewat daripada tu datangkan dengan idea tadi. Dia tak ada dalam bahasa Arab. Orang Arab tak pernah guna kursi tu maksud dia ilmu. Contoh macam orang kata apa? Dia kata akal itu nuha. Ulil ahlam wa nuha. Nuha tu maksud dia pasal dia menegah orang yang menegah orang yang mempunyai akal tadi daripada buat benda yang salah. Tu dia nuha, penghalang penyekat. Contoh lain berkata macam apa? Khomrun, arak. Itu dipanggil arak. Tudung kepala dipanggil khomrun. Kan? Khimar kan? Sebab dia menutup kepala.
Kalau arak, dia tutup kepala, tutup akal. Jadi orang tu dia minum arak, dia akal dia tertutup. Maka dia akan jadi jahat. Dia macam buat benda tak tersedar. Kalau tudung kepala pun, physically tudung kepala. Faham tak? Dia ada asal usul. Yang ini tak ada asal usul langsung. Kata kursi tu ilmu. Tak ada pun. Dalam bahasa Arab pakai. Tak digunakan langsung pun. Okey? Dan kerana itu telah merajihkan atau menguatkan pendapat ini Abu Mansur Al-Azhari dari riwayat sahihah daripada Ibn Abbas, dan beliau berkata, inilah riwayat yang disepakati oleh ilmu di atas kesahihannya, dan barang siapa yang meriwayatkan daripadanya kursi itu ada ilmu, maka dia telah batil, dia telah salah. Dan telah milih pendapat ini Tabari dan telah milih Tabari pendapat yang batil, dan dia menguatkan pendapat satu lagi dengan tanpa sebarang hujah. Okay, dia kata yang itulah maksudnya betul. Dan telah menjawab kepada tajuk ini yang Tawari kata dia sokong kursi itu maksudnya ilmu. Dia kata telah menjawabkan ni Muhammad Syakir, adik dia saudara kepada Ahmad Muhammad Syakir yang kita belajar ni, dengan jawapan yang kuat yang lagi ni. Lihat pada dalam Tabari, tafsir Tabari 5/410. Jadi kita kata benda ni kena jaga pasal dalam masalah ni banyak timbul tajuk bila sebut tentang sifat-sifat Allah Taala, akan ada orang cuba masukkan kat situ ilmu kalam punya fahaman. Pakai ada benda fahaman tadi, kadang-kadang takwilan yang kadang tak sahih daripada sahabat Nabi. Tak boleh pakailah. Tak digunakan untuk digunakan dan dipakai. Contoh macam kita kata, contoh macam orang kalau nak pakai macam riwayat Syaz macam ni, contoh macam bersedekah, baik tangan kiri tangan kanan. Ha? Kanan. Kalau saya kata sunnah tangan kiri? Okey. Sebab ada dalam hadis sahih Muslim. Dalam sahih Muslim kan bila Nabi kata ini tahu okey. 7 golongan Nabi kata. 7 golongan yang akan dipayungkan Allah Taala dengan payungannya pada payungan Allah Taala. Hari tak ada payungan, payung Allah Taala, hari tu tangan payung mereka. 7 golongan. Yang keenam, rajulun. Seorang lelaki tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah sedekah. Dia sedekah. La ta'lamu, tidak mengetahui. Ini lafaz Muslim. La ta'lamu yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Tak tahu kanan dia apa diinfak oleh kiri dia. Ini dalam sahih Muslim. Okey. Kalau ikut daripada ni, orang tu kata, kita apa salahnya kita pakai satu hadis riwayat datang, sedangkan semua sekali datang dengan tidak tahu kiri dia apa diinfak oleh kanan dia. Tak pernah timbul sunnahnya bersedekah dengan tangan kiri. Faham? Walaupun saya kata, tapi ada hadis ni. Kalau orang kita kan ada hadis. Ni pakai, ini tu pakai. Nak sunat apa pakai. Jadi masalah kat situ kita kata dalam tajuk ni tak pakai hadis tu dipanggil syadz. Walaupun in sahih Muslim keluarkan, tapi bila bertentangan dengan ramai daripada dia, dipanggil jatuh. Itu bila orang kata ada ke dalam Muslim ada hadis yang dhaif atau Bukhari. Bila tajuk macam ni, wording terbalik ke depan ke belakang, atau yang lain lagi ramai lagi kuat, yang ni datang dengan yang kurang, dia akan jadi kuat perlahan. Itu je, tapi bukan kat situ, kat lafaz tu je. Hadis tu konteks dia betul. Orang tu sedekah tidak beri sampai sorok sangat sedekah, sampai kiri tak tahu kanan bagi sedekah apa. Dan kalau dia sedekah pakai beras, duduk tangan tahu. Faham tak? Logik akal dia angkat macam tu, mana tak tahu pula. Kan? Kau cover tutup. Kau jangan tahu. Mana ada? Kan masa dia dua-dua sekali akan tahu. Tapi bayangan masa dia terlampau secretnya. Sampai seolah-olah kan, tangan dia sendiri tak tahu kat tangan satu lagi buat apa. Faham tak? Jadi itu yang kita sekresi dalam masalah bersedekah. Di sini tajuk sebenar yang dibelajari, bukan masalah tu. Tapi nak konteks, kalau orang tu gatal nak ambil hadis dhaif beramal apa salahnya, ada yang ambil lah. Bagi sedekah. Ustaz, ambil sedekah. Nabi kata dalam hadis yang sahih Muslim. Orang lelaki, orang yang tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah la ta'lamu yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Sedekah pakai tangan kiri. Tak senonoh. Faham tak? Jadi itu jangan gatal pegang itu. Jadi saya tak langsung bila konsep ini juga, bila pendapat yang awal tadi yang kata wasi'a kursiyuhu, meluasi kursinya, meluasi ilmuhu, benda tadi adalah pendapat yang syaz. Kerana yang sahihnya adalah wasi'a kursiyuhu, kursiyuhu maudhi'a qadamaihi, tempat letak dua kaki. Stop situ. Jangan macam kaki mana? Kaki siapa? Macam mana jari dia? 5 ke 6? Jangan bayang. Stop situ je. Mana kita tahu perkataan tapi tak ada contoh. How you know? Tunggu mati. Mati ni kita tahu. Mana kita mati nanti baru kita tahu macam mana sebenarnya Allah Ta'ala dari segi, lepas macam para sahabat kata, hal nara rabbana yaumil qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti. Maka nikmat terbesar diberi kepada manusia adalah melihat pada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Orang-orang yang takwil ni kata lagi tak ada wajah. Sekarang wajah bertempat makhluk. Dia habis. Dan sekali tak ada. Ada? Tak ada. Ya, apa Ustaz Rasul hari kata, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak kanan, tak ada. Tak ada. Tidak di sini, tidak di situ, tidak di sekian. So, mana? Tak ada. Tak ada, dia ada. Seronok kalau Ustaz Rasul hari jawab benda ni best. Saya suka tengok kadang. Baik. Dan dia kata apa? Dan telah berkata, Ibnu Katsir berkata, telah berkata sebahagian dalam dakwa, sebahagian golongan mutakallimin yang sibuk ilmu kalam ni, ilmu falsafah. Dia kata apa? Ke atas berpendapat, dia kata berpendapat sebahagian mutakallimin ke atas ilmu bentuk atau rupa daripada Islam, daripada orang Islam, tapi diorang ni sibuk tentang masuk rupa, bentuk dan disuju sibuk berkenaan fizik dan sebagainya, perbahasan dia. Dia sibuk nak bayangkan. Bahawa dia berkata sebagai mereka ni bahawa kursi ni mereka ni adalah falak, adalah galaksi yang ke-8 dia kata. Dan dia adalah falak yang tetap, tak berubah-ubah, yang berada di atas falak yang ke-9. Di atasnya ada falak yang ke-9. Dan dia falak yang ke-9 tadi, dia kata yang kan ada mitos Greek, Atlas. Dia masukkan itu sekali. Iya, ni masalah Islam ni, tapi masalah kerana apa? Kerana bila belajar ilmu-ilmu Eropah tadi, ada sebahagian ilmu tadi cuba diislamkan. Islamization of the knowledge. Banyak orang tak nak benda ni, Islamization of the knowledge, dia kata. Mengislamkan knowledge tadi. Kalau knowledge kufur tak Islam kamu tak apa. Kita Islam dah ada dah. Pasal kepentingan benda tadi kat situ. Macam mana kita kata nak Islamization of the remote control? Tak payah pun, tak apa, tak penting pun. Tak ada remote control, bangun sendiri, tekan, tek. Kenapa? Islamization. Tak ada. Dia ada yang Islam kat belah mana lagi? Memang ada saya dengar yang macam architecture kan, Islamization of architecture. Dia sebenarnya banyak orang salah faham tau. Architecture yang Islam tadi bukan maksud dia ada geometri, pangkal-pangkal, tolak-tolak, bagi-bagi. Tak. Yang Islam dia adalah apa tau? Halal haram. Saya jumpa seorang, tak tahu hidup lagi tak abang tu. Betul lah, tak tahu. Dah lama tak jumpa dia. Bukannya saya kata dia mati. Dia kata, dah sekali saya jumpa kat Yaman tu. Dia arkitek. Ada syarikat architecture dan sebagainya. Dia datang Yaman belajar bahasa Arab. Sembang-sembang dia, raja dia kata, abang belajar bahasa Arab kan? Saya sembang dia. Dia ceritalah, dia kata, saya buat rumah, dia buat sekian sebagainya. Saya kena tahu halal haram dia buat ni. Dia ambil diploma pengajian Islam. Dia try untuk tambah knowledge dia. Dan dia kata pasal banyak orang salah faham. Dia kata bila sebut architecture Islam, orang bayangkan geometri, pangkal kan. Gitu kan. Ada gitu. Kan dia kata inilah Islam kan. Okey. Problem dia kata bukan itu sebenarnya. Yang Islam adalah, dia kata bab halal haram. Contoh dia kata, bila buat pangsapuri, lift. Buat lift untuk pangsapuri. Bayangkan 20 tingkat atas kan, tinggi gila. Buat lift kecil, mayat nak keluar macam mana? Ini bab bilik mandi. Tak luas untuk mandikan mayat. Nak mandi mayat kat mana? Ya, masjid nak turun pakai kren. Kau sambut bawah ya. Tak apa, dah mati dah ni, jatuh pun tak apa. Itu. Best dah gitu. Kami buat ni. Sambut. Mana boleh itu? Pasal tu dia kata saiz bilik mandi kadang. Kita kata pasal kalau dia kata sebaik-baiknya kalau boleh mandi kat rumah. Masjid bukan tempat mandi mayat. Masjid ni bagi orang jahil tak reti mandi mayat kat rumah, dia mandi kat mayat masjid lah, pasal serah. Pergi masjid saya tak reti apa buat. Kan? Kalau kita tak tahu yalah. Pergi dah kelas kursus mandi jenazah. Lepas tu mandi kat masjid buat apa? Bagi orang lain pegang keluar badan keluarga kita. Kenapa? Mak kita, bapak kita dan sebagainya. Bagi orang lain pegang. Kenapa? Kita basuh lah. Kita lah mandikan. Dah belajar dah berkali-kali dah. Ustaz ni ngajar, ustaz tu ngajar. Macam praktikal. Mayat besar, mayat kecil semua ada. Kan? Tapi tiap kali ada kematian lari. Belajar dah tapi lari. Kenapa? Sampai datang orang buat benda kemukan. Yang potong serai pun ada. Serai lah. Potong orang pandan. Serai yang cuma tom yam dah pula. Kan? Pasal dia sibuk benda tu. Satu kali keluar dari family, tu kena kebut kelam kabut. Yang seorang kata minta minyak urut lah. Yang ni minta sekian lah. Tak kerja lain ke? Semua jadi hero ketika waktu berkenaan. Kena halau. Pergi keluar. Macam tu dia kan jadi kes. Kadang sampai orang kata mungkin orang menyampah tengok menantu ni habis semua orang dia halau dia. Dah gila semua datang nak mandi kan orang yang anak-anak je. Yang lain kata nak ngintai. Kenapa? Nak tengok juga. Kenapa? Mungkin bila dah nampak mayat pergi depan. Bukannya solat kan kita dah mandikan jenazah tu, tak nak mandikan pula. Tak ada solat kan pula. Dia gelepak kan baca dia baca jampi. Nampak mayat jampi apa? Mana suruh jampi? Kan dia pergi baca nampak mayat.
mulut tengok kambing, tapi baca benda tak tahu. Kalau mayat dah siap mandi, lepas tu saya kata, ada kali kan, saya kata suruh mandi, suruh semayang. Saya tak ada telekung. Bukan suruh ni. Lepas tu, saya tak pakai stokin. Dia gabuhkanlah kain tu. Tak ada wuduk, pergi ambil wuduk. Lepas tu, itu mayat tu perlukan itu. Datang ramai-ramai gosip. Gigit orang tu. Salah betul, geram kadang. Tak pada benda macam ni kadang. Masalah tadi, kita kata, masuk benda-benda pelik. Idea dia pelik. Pasal ada mayat tadi, dia benda tak ada restrict kan. Kita masuk macam-macam benda. Kan, apa, mandi, nazar. Jadi dia kata apa? Dia kata dalam masalah mandi, kan, tandas. Kalau bilik rumah tu ada 2 tandas, jadi satu tandas mesti lebar sikit. Dia kata, supaya luas untuk jenazah masuk. Paling kurang dia kata. Kemudian masalah duduk tingkap, dia kata. Tingkap tu dia jaga angle, jangan sampai orang sini intai sini nampak. Macam orang tangga tu dia buat turun tangga, terus kalau orang dalam rumah tu tak pakai tudung tu orang luar nampak. Yang tu benda tu dia kata kena jaga. Ada tempat boleh dibuat cahaya masuk tapi tanpa ganggu angle kebebasan orang-orang wanita dalam rumah tersebut daripada pakai baju yang tak proper untuk orang luar ni. Tengok. Ada angle-angle tertentu. Dia tengok, dia ambil kira benda tu. Dia kata itulah halal haram yang patut diketahui. Itulah Islam. Pandai tak? Bila kalau cakap macam ni orang kata, dengki tu. Kami ada banyak corak-corak kan. Macam apa jadi kes ada orang sibuk buat Quran. Quran tulis biasa aja, sibuk nak corak tepi Quran tu dia corak Islam Melayu. Corak Melayu. Temakan bunga Melayu. Kau nak baca Quran kau nak berhias. Tapi cakap macam ni kan marah pula. Kan? Tapi masalah betul lah. Kita kata benda tadi bukan itu dikejar. Akan dia ambil Quran ni kan. Tak tahu lah dia kata Quran Wahabi ke apa. Okay. So dia buka tepi ni ada corak. Tapi corak ni bukan Melayu. So nak corak temakan Melayu. Cantik lah tapi buat apa benda? Nak ke mana? Nak pergi mana soalan? Pasal yang dia konteks Quran tadi bukan masalah tulisan dia. Masalah baca dia juga apa? Dan juga pengamalan dia. Kalau kita hafalan dia, yang itu kita jaga. Bukan masalah corak tepi tu bunga teluk benglanga ke, bunga cengkeh ke, kan? Bunga-bunga lawang ke. Ni bunga lawang, ni Islam punya ni. Ni bunga lawang. Bunga lawang ni. Ini Melayu sebenar. Bunga cengkeh. Bunga raya kan. Bunga raya. Ya, serius. Serius nak bunga raya. Apa benda lah cakap mengagut. Jadi itu Islamization of knowledge tadi timbul tajuk benda macam ni. Pernah saya macam kita bincangkan ketika Abang Habib Talaki kan dibahaskan berkenaan masalah ilmu kalam. Macam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah kan, Hujatul Islam. Beliau ni dianggap sebagai apa? Sebagai orang yang mengislamkan falsafah. Falsafah tu sebenarnya kufur. Memang kita kata macam mana kita nak kecualikan pandang semua benda ada negatif positif, tapi pada Quran tak ada negatif positif. Semua benda kita pandang. Okay, apa pro and con benda ni? Pro dia 1, 2, 3, 4, 5. Con dia, kita kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada, kalau ikut logik akal, ini yang falsafah tadi. Ada ke benda tak ada benda tu? Ada ke benda yang tak ada pro and con? Mana ada? Kan semua ada. Soalan. Ni macam ni. Quran je ni. Kasih dia timbul. Falsafah, dia akan masuk sekali tau. Dia akan masuk juga. Dia kata dalam Quran ni sekian. Yang macam apa? Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW, bila dia bincang, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, Al-haya' khairun kulluh. Malu itu baik seluruhnya. It's goodness. All of it is goodness. Sama ada malu pada manusia ke, malu pada Allah Ta'ala ke, the best malu pada Allah Ta'ala. Tapi kalau malu pada manusia pun baik. Malu pada manusia, kita bergerak pergi ibadat. Malu pada manusia, kita tinggalkan sekian. Tapi benda tu akan di-upgrade kepada malu Allah Ta'ala saja. Jadi, tapi yang pentingnya, kurang-kurang orang tu tidak berdosa pada orang lain. At least. Kalau tak pun kita tak sincerity pun berlaku kepada Allah Ta'ala, tapi dia berhenti daripada menzalimi orang lain dengan perbuatan dia. Anyway, itu maksud dia. Jadi dia kata, mengumpat, malulah baru balik kelas tadi. Tu kata pula, belajar-belajar yang taklim, tu mengumpat orang. Dia kata itu kan, kata yang kan. Kurang-kurang dia kata, kurang-kurang dia berhenti buat dosa. Masalah amal tadi mungkin kosong lah, tak dapat di sisi Allah Ta'ala, tapi dia tidak menzalimi orang lain. At least. Jadi bila Imran bin Husain kata, Al-haya' kulhu khair, atas riwayat datang, Al-haya' khairu kullu. Nabi kata, Al-haya' malu itu baik seluruhnya. Tiba-tiba seorang lelaki duduk dengan dia, kata apa? Kami telah baca kitab-kitab hikmah, kitab-kitab apa kebijaksanaan kan, apa kata wisdom. The book of wisdom kan, yang orang-orang apa falsafah. Dia kata apa? Malu itu ada daripadanya kebaikan dan ada daripadanya kelemahan. So Imran bin Husain pun ulang sekali lagi.
Qala Rasulullah SAW, al-haya khairun kulluh. Kawan tu ulang sekali. Kali ketiga dia ulang. Hei, dia kata, aku cakap pada kau daripada Nabi SAW, kau kata daripada guru kau, daripada kepala. Dia keluar, dia marah. Sampai dia tahan dia kata, dia ni ahli sunnah, dia ahli sunnah. Macam tu sekali marahnya para sahabat. Pasal kita tak boleh compare, pasal Nabi SAW bercakap dengan wahyu. So that's why ada beza. Macam dalam falsafah tadi diislamkan sebenarnya. The way of thinking dalam Islam tu lah kenapa buat tajuk berkenaan masalah falsafah. Dia masuk semua. Kalau Allah Ta'ala sekian, kenapa tak sekian? Kalau tak sekian, kenapa tak sekian? Dia masuk sampai last sekali. Benda yang datang dalam masalah wahyu pun dia masuk juga. Nanti dikira orang kita macam Allah Ta'ala tidak di mana-mana. Tak ada atas, tak ada bawah. Kes tu. Falsafah. Bukan sebab Islam. Sahabat Nabi tak bincang. Bakal ikut perbincangan para sahabat, pelik pula. Lagi pelik. Sebab apa? Para sahabat, bila salah seorang sahabat Nabi SAW, dia lempang hamba dia. Kan kemudian bila lempang cerita dengan Rasulullah kata, tanya pada umpan berkenaan. Dia kata, Aina Allah? Allah di mana? Ni nak test iman di mana? Dia kata, fis sama'. Lepas tu, man ana? Anta Rasulullah. Nabi kata dengan sahabat tu, bebaskan dia beriman. Bebaskan dia beriman. Diorang cuba usahakan juga. Datang kerana falsafah mengatakan tak boleh bertempat. Habis. Lawan dengan falsafah, tahu tak? Sibuk cari. Sedangkan, macam tu kita faham. Macam Imam Malik kata, engkau faham pengertian, engkau tak tahu rupa, tapi wajib beriman. Tak boleh soal pun. Itu je. Yang soal pun tak tahu je. Benda tadi berakhir dengan di akhirat. Di dunia tak tahu, tak ada masalah. The wording yang kita datang Quran Karim, mursalat tu apa tak tahu. Al-As tu apa tak tahu. Tinggalkan, tak apa. Pasal yang penting pada anda adalah ketakwaan. Detail of every words dalam Quran Karim tadi, anda tak perlu, tak diwajibkan anda tahu pun. Faham? Yang paling kepala, dah belajar lama, tak pandai-pandai ni. Ada apa? Dia satu lagi kalau pandai, ada kerja. Tak ada pandai, tak kerja lah. Tak ada urusan untuk menyampaikan pada orang. Dia lelaki je. Jadi, dan telah menolak kepada mereka tentang perkara tersebut. Lepas tu orang sibuk kata benda tu adalah apa? Atlas. Yang kita pikul bumi kan. Dia bayangan yang ada dalam falsafah. So, kadang-kadang bila umat Islam ni, kadang dia Islamization, dia Islamkan agama, ilmu Greek dahulu, termasuk sikit sebahagian falsafah Greek ke dalam Islam. Dia kata apa? Dan dia kata apa? Dan telah meriwayatkan Ibnu Jarir daripada jalan Juwaibir daripada Tariq, daripada Dhahak, daripada Hasan Al-Basri, bahawa dia dahulu mengatakan Al-Kursi huwal arsh. Hasan Basri kata kursi itu arash. Dan yang sahih dia, kursi ni Ibn Katsir jawab balik, kursi ini bukanlah arash. Dan arash lebih besar dari kursi. Sebenarnya datang dalam hadis-hadis yang ada juga perkawalan-kawalan dari Nabi SAW juga para sahabat tentang perkara tersebut. Jadi katalah datang satu hadis lain yang berkata perbandingan di antara langit bumi dengan kursi, kemudian kursi dengan arash. So kita tahu the meaning, kita tahu arash tu maksud singgah sana. Tapi bagi Allah Taala tak boleh kita nak bayangkan. You know the words, but you cannot grasp the meaning. Meaning dia hilang, tak tahu cakap apa. Jelas? Okey, ada soalan? Tak ada. Yep. Di masyarakat tu adakah Tuhan akan sikapkan hijab? Ya. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, dalam hadis syafaat kita baca tu, kan Nabi SAW menyatakan pada mula-mula manusia ni lepas daripada berhimpun di arash. Okey, mula sekali akan diberikan apa tahu? Manusia ni akan mula apa? Duduk dekat situ. Mula akan diarahkan barang siapa mangkana ya'budu syai'an falyattabi'. Mana zaman siapa ikut sembah satu benda, ikutlah apa disembah. So orang sembah matahari ikut matahari masuk neraka. Yang ini tanpa hisap. Dia masuk neraka without hisap, tak hisap pun. Confirm dah masuk neraka. Terjun. Yang ini terjun dan sebagainya, ikutlah yang kayu, batu, semua terjun masuk neraka. Kemudian tinggal orang Yahudi. Di soal sekian pun sama, dah sekali masuk. Mana yang ini, mana yang kafir dengan mereka. Yang mukmin akan berjalanlah bersama dengan belakang umat Muhammad. Yang Nasrani macam tu juga. So last sekali ketika tu, tengah Nabi kata tinggallah orang beriman umat ini, dan munafik mereka ada sekali dalam tu ketika tu. So munafik akan berdepan dengan Allah Taala nanti. Akan ada soal jawab dan dia akan tak mengaku, Allah Taala akan opposite apa yang dia cakap. Okey. Bila sampai depan kat situ, maka dalam hadis Nabi kata apa? Allah Taala akan datang kepada mereka dengan bukan rupanya yang mereka ketahui. So Allah Taala kata, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Lalu mereka kata, engkau bukan Tuhan kami, pergi. First. Sekretar tak datang balik pada mereka dengan rupa mereka yang mereka kenal. Maka mereka kata, anta rabbuna. Lalu mereka gerak. Jadi ketika itu, dalam kisah tadi, ada orang belajar ilmu hakikat, dia kata kalau tak kenal kat sini, macam mana kenal kat sana? So kena belajar kat sini, kenal dulu. Problem is, ilmu sana bukan ilmu sini. Tak percaya hafal setiap soalan kubur, tengok dia boleh jawab tidak.
Betul tak? Pasal kita faham, pasal dia bukan benda yang sama. Pasal dia sana lepas mati nanti, the knowledge is different. Knowledge sana hasil amal sini. Bukan hafalan sini, amal sini. Akan ada jawapan, tahu lalan ke syurga kita. Macam nak bergerak laju ketika di tiang sirat kan, belajar. Kan lari-lari tak ada laju juga. Kan exercise kan. Saya exercise ni kenapa? Supaya nanti lari dekat tiang sirat boleh laju. Tak ada. Betul tak? Atau belajar di titik atas titik tadi ke. Kan boleh. Di sana ilmu sana. So sebab itu memang akan menjelma. Ya, menjelma. Menjelma pada kita di sana. Tapi bila Nabi terangkan macam tu, macam mana tunggu sana? Itu jawapan akan diberikan nanti oleh orang-orang munafik dan orang beriman. Bila nampak Allah Ta'ala dan jangan gunakan hadis ini. Jangan pakai hadis ini untuk kata, mari kita belajar ilmu kenal Tuhan. Dan kita akan kenal Tuhan sekarang. Supaya sampai sana pun kita kenal juga. Jangan pakai ayat ni. Sebab ilmu sana bukan ilmu sini. Di sana nanti ilmu knowledge tadi berdasar pada apa amalan kita di sini. So kita tahu, hatta rumah kita di syurga pun lebih kita kenal berbanding rumah kita di dunia. Faham itu je. Pasal ini ilmu yang berlainan. So masalah macam mana Allah Ta'ala jenama? Ya. Bahkan memang lihat, ya. Wajah akan dipandang? Ya. Semua sekali. Tak ada yang tidak. Okay? Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.